Hai, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam emas, salam petang, salam ceria. Salam emas, salam ceria, salam petang. Okey. Salam emas, salam ceria, salam petang. Okey. Benda saya ni. Siapa tu? Orang tak nampak lah. Sekejap nak try on komputer juga lah. Apa pula suara dia? Double pula suaranya. Nak kena letak depan pula phone ni. Bukan apa, takut terjatuh emas di atas phone kan. Tak pasal-pasal. Saya tak biasalah. Siapa tu saya tak biasalah. Okey, pagi tadi saya masuk lagi kelas Evo, Evolution. Siapa masuk kelas Evo? Saya masuk sekejap je. Memang langgaran cikgu betul saya ni. Okey, tengah buat apa tu tuan-puan? Jom. Tak bersembang pasal emas tak syok lah kan? Betul ke betul? Betul ke betul? Tak sembang pasal emas tak syok. So, jom petang-petang ni kita sembang-sembang. Hari ni saya bantu siapa? Sekejap. Saya nak on dekat desktop ni. Tak nak lah. Nanti saya punya mata tidak boleh fokus. Lebih baik saya tutup je PC saya ni. Lebih baik saya off je PC saya ni. Okay. Saya off je. Shutdown je lah. Tak nak lah tengok mengganggu. Siapa tu dengan saya? Saya nampak Ati Anggun. Apa khabar Ati Anggun? Saya nampak Ikhmas BC Sepang. You order Sepang ke? Assalamualaikum. Siapa lagi? Itu yang saya nampak. Okey. Depan saya ni ada emas. Emas ni cantik. Ini emas yang paling latest saya ambil. Okey, emas yang paling latest. Cakap lagi. Emas paling latest yang saya ambil. Ya ke? Saya punya agak lupa lah tuan-puan. Dah lama dah. Alright. Dah lama dah macam lah. Bagi saya tu kalau sebulan tu dah lama dah tu. Ini yang saya pegang ni bukan 20 gram ya. Bukan 20 gram. Bukan 10 gram yang masih biasa saya pegang. Ini adalah 20 gram. Okey, 20 gram. Alif sini pun. Sekejap. Alif pun. Okey, ini 20 gram. Jauh. Rasa macam jauh pula phone tu ya. Tadi dekat sangat. Lepas tu jauh sangat. Ini je lah kedudukan kosong meja. So, ini yang saya pegang ni adalah 20 gram. Okey, saya tak biasalah nak cerita pasal apa tu. Okey, beberapa hari lepas ada seseorang yang mesej saya nakkan 5 gram. Itu yang dia ada cakap. Ini bukan yang biasa-biasa saya pegang. Okey, ini bukan yang biasa-biasa saya pegang. Saya cabar diri saya untuk beli 20 gram hari tu. Okey, saya cabar. Biasalah saya ni suka cabar-cabar diri. Okey, selain daripada tu, yang terkini saya baru cabar diri saya beli 5 dinar. Belum ambil lagi. So, sabar-sabarkanlah. Okey, hari tu duk fikir juga nak ambil ke tak nak ke, biarkan dulu. Okey. Biarkan dahulu dekat public gold tu sampai masa kan kita collect semua. Macam tu lah. Okay. Emas ni jarang-jarang sekali. Dia kena simpan emas ni kena sabar. Okay. Apa Nadia nak sembang ni? Nadia pun tak tahu nak cerita pasal topik apa. Tetapi mentor saya pesan, cikgu saya pesan, diri sendiri saya pun pesan. Okay. Saya pun jadi mentor pada anak-anak didik saya. Buatlah Nadia buat live hari-hari. Adalah tu yang nak dengar. Okay, sebenarnya apa sahaja, ini ada nota dekat depan mata saya ni. Ini nota yang saya belajar kelas siang tadi, pagi tadi. Ini je nota yang terakhir. Yang terakhir dalam nota saya. Satu catatan yang saya tulis dekat situ adalah ilmu yang sedikit, so income pun sikit. Ilmu yang banyak, so income pun banyak. Okay? Ilmu sedikit, income pun sikit. Ilmu yang banyak, so income pun banyak. Betul juga ya? Okay? So, saya catat buku ni, saya akan catat benda-benda yang positif-positif. Okay, nampak tak? Do all things with great love. Okay, buku ni saya beli dulu, anak saya yang pilihkan. Okay, buku ni sebenarnya saya bermula titik saya masuk dengan kelas Profesor Muhaya hari tu. So, niat saya adalah nak tulis benda yang bagus-bagus. Okay, benda yang bagus lah saya nak tulis kat sini. Benda yang negatif kalau saya tulis, saya terus koyak. Koyakkan dan lempar terus. Alright? Okay, so antara apa kita kaitkan dengan ilmu yang sedikit itu, income pun sedikit. So samalah, kalau income kita sedikit, maka simpanan kita pun sedikit tuan-puan. Okay, satu benda yang baru untuk saya.
ilmu kita sedikit, maka income kita juga sedikit. So, jika income ilmu kita banyak, so income kita juga banyak. Jadi, apa yang kita nak dapat juga, dia berkait ya, dia berkait lagi. So, impian kita bergantung juga kepada ilmu kita. Apa yang kita nak kena hadirkan dalam hidup kita adalah menambah ilmu, okey? Bila-bila masa pun, daripada kecil, daripada besar, kecil, besar, tua, muda, sampai bila-bila pun ilmu tetap kena sambung, tetap kena belajar. Okay, saya nak off di sini sebab dia mengganggu saya. Saya dah nampak dia clear dah tu. Okay, Raziah Nudin, apa khabar? Sekejap, saya sebenarnya on tadi. Sebenarnya saya nak pergi letak link ni. Kejap ya, bagi saya izinkan saya letak link. Kejap ya. Apa tajuk saya tadi ya? Sekejap ya. Oi, benda ni dah mengganggu konsentrasi saya dah. Mengganggu sudah. Dah sila eja pula nak cepat-cepat. Okay, dan saya boleh stop dah. Okay, Raziah Nudin, apa khabar? Okay. Ilmu kita, tuan-puan, sebenarnya bila kita, tadi saya ada juga dengar salah satu petikan. Okay, satu petikan yang menyatakan bahawa kalau kita ni dulu, mungkinlah seorang yang macam mana seorang yang sangat berjaya. Okay, sangat berjaya pada zaman dulu. Zaman dulu tu mungkin setahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, mungkin 10 tahun yang lalu. Dan zaman itu berubah. Okay, zaman itu berubah. Dia berubah mengikut peredaran zaman dan juga mengikut persekitaran semasa. Ada orang mungkin bulan lepas je, dia tengah memang gah. Tiba-tiba je bulan ini contoh, Nadia nak bagi contoh ya. Contoh, saya tak boleh nak ni sebab saya sebenarnya daripada sekarang, saya sebenarnya takut nak berkata-kata, nak bercakap. Kadang-kadang sebab apa ya? Sebab kadang-kadang takut jadi kat diri sendiri. Okay? Nak cerita pasal benda negatif, nak sebut perkataan negatif, takut sebab benda itu kadang-kadang ada orang cakap, bercakap tu macam ya je. Kadang-kadang orang cakap, bercakap tu macam kita buat je benda tu, macam berjadi kat diri sendiri. Kadang-kadang tak juga tuan-puan, tak semestinya ya. Kadang-kadang apa yang kita baca tu yang kita share, apa yang kita dengar tu juga yang kita share. Sometimes benda itu berlaku dekat diri kita. Kadang-kadang kita duk share, tiba-tiba berlaku dekat diri kita. Jadi saya sebenarnya takut juga nak bersembang, nak bercerita lebih-lebih, nak cerita lebih-lebih, nak cakap lebih-lebih. Cuma apa yang kita tahu, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, kita cuba share. Niat yang macam tu, insya-Allah supaya sama-sama mendapat manfaat. Okey, kadang-kadang kita rasa benda macam ni pun kita nak share ke? Benda macam ni pun kita nak share ke? Betul ke betul? Saya selalu juga terfikir yang sebegitu sebenarnya. Okey, betul ke nak share benda yang secoet ni macam tak ada apa? Tetapi banyak pula perkataan tetapi petang-petang ni. Kadang-kadang kita rasakan benda itu tak ada apa-apa pun untuk kita. Benda itu sekadar memang tak ada apalah. Mungkin apa yang keluar daripada mulut saya ini memberi satu inspirasi, memberi satu panduan, memberi satu motivasi, memberi satu semangat baru kepada orang-orang baru terutamanya. Okey, memberi semangat baru kepada orang lain. Jadi apa salahnya kita share apa yang kita tahu. Macam tadi saya mendengar satu ilmu, saya tulis kat situ. Okey, ilmu yang sedikit, income pun sedikit, ilmu banyak, income pun banyak. So kita kaitkanlah dengan emas ni. So kalau gram tu nak banyak tuan-puan, so of course kita kena patah balik dengan apa yang saya cakap. Income pun kena banyak, so ilmu pun kena banyak. Nampak tak? Nampak ke nampak? Nak gram banyak, nak gram simpan. Orang duk cerita pasal gram-gram banyak. Saya sendiri simpan kecil-kecil juga. Bukan macam orang lain, ada yang simpan berkilo-kilo. Saya tak nafikan. Bukan semua orang juga mampu simpan berkilo-kilo. Orang yang simpan berkilo-kilo tu bermaksud income dia banyak dan juga ilmu dia juga mungkin banyak. Bukan jugalah, memang banyak. Memang banyak sebab kehidupannya penuh dengan ilmu. Of course ilmu. Topik pokok pangkalnya tuan-puan
Kalau kita nakkan sesuatu, carilah ilmu. Okey, carilah ilmu. Tadi apa tajuk yang saya tulis kat tadi ya? Sekejap Allahu Akbar. Okey. So, customer saya nak cerita pasal customer saya. Customer saya siapa tadi yang message dengan saya, yang dia baru pertama kali buat order sendiri. Okey, buat order sendiri. Ya Allah, ya Tuhanku, bagi saya jawapan. Ni Nur Azlina. Saya buka message awal. Okey, jawapan yang terakhir ni. Macam tu kekal. Saya baru nak belajar ni. Nampak tak? Sebab tak biasa. Sebab tidak biasa, kita cuba membiasa-biasakan diri. Sebab tak biasa, kita cuba tingkatkan ilmu kita. Sebab tak biasalah, kita cuba untuk biasa-biasakan kita untuk memahaminya. Okey. Jadi nampak ni, bila ni sebenarnya Azlina ni message saya pada hari Rabu lepas. Okey, dia bertanya dekat saya, Puan, macam mana ni promosi ni, macam mana nak beli ni? Nampak tak? Okey, saya just ceritakan apa yang customer saya buat. Sebab kita tak biasa ya. Income kita sedikit, sebab ilmu kita sedikit. Samalah juga gram emas pun kita sedikit. Saya tambah sikit ayat daripada mentor saya tu, saya tambah sikit kat belakang. Jadi kita nak gram banyak, so kita kena tambahkan income dan juga tambahkan juga ilmu. Okey, ilmu tu tak kisahlah tuan-puan, ilmu apa pun. Okey, walaupun petang ni Nadia nak cerita tambah ilmu pasal emas ni. Okey, so Nadia petik daripada soalan Azlina. Soalan dia very simple tapi mungkin ada pencerahan untuk tuan-puan petang ni. Okey, sis nak beli ni nak kena beli dekat website ke? Okey, nak beli ni nak kena beli dekat website ke? Sebab saya ada share dalam grup saya bahawasanya hari ini daripada hari Rabu lepas, okey, sehingga bila ya ada promosi ni. Ya Allah, ya Tuhanku, tak ada pula ni. Saya tak nak keluar daripada sini. Sehingga beberapa hari lagi ada promosi easy payment. Easy payment 10. Alah, anak saya telefon lah pula. Nak angkat ke nak macam mana ni? Nak angkat ke nak biarlah dulu. Alright. So, ada installment easy payment 10. Okay, easy payment 10 untuk 1 dinar. Dan juga 10 gram, 20 gram. Bahkan ada juga untuk 5 gram. Boleh buat easy payment 10. Yang jarang-jarang memang tak ada ni. Memang dah lama dah tak ada. So, bayangkan tuan-puan boleh bayar 100 lebih sebulan. Masa saya promote tu, pada hari Rabu yang Nur Azlina mesej saya ni, RM116 sebulan. So, dia bergantung kepada harga. Sebab apa? Harga dekat public gold ni naik dan turun, naik turun, naik turun. Macam hari ni hari Ahad, so daripada pagi sampai ke malam ni memang statik lah. Okay, saya tak nak keluar daripada sini. So saya dah lock kan. Okay, lepas tu dia tanya saya, lepas tu nak kena bayar immediately ke? Betul tuan-puan. Contoh hari ini, siapa tu? Alah, dia nak masuk dah pula. Masa tengah-tengah line lah tu yang nak kacau je. Saya sengaja tutup pintu. Saya sengaja kacau. Saya sengaja kunci supaya tidak diganggu. Tapi biasalah. Okay. Tapi tak apa. Abaikan. Mungkin anak saya tadi yang call tu. Dia dekat luar. Okay. Biarkan dahulu. Kejap lagi kita layan lah. Okay. Saya nak live sekejap je ni. Okay. Nak live sekejap je ni. Alright. Persoalannya, boleh ke, dekat mana nak order ni? Dekat mana nak order ni? Kena order dekat website ke? Tuan-tuan dan puan-puan, beli emas dekat public gold. Dekat public gold saya ceritakan emas yang saya duk promote selalu ni. Okey, memang beli jualnya di website public gold. Memang di website public gold. Tadi pun ada seorang hamba Allah, dia cuba buat sendiri. Dia nak beli secara gap. Tapi tak boleh nak buat juga. Sebab apa? Dia tak ada kod. Dia tak boleh nak akses. Jadi saya bagi tahu beliau, memang boleh daftar, cuma tak boleh nak masuk. Yang boleh bagi kod kepada tuan-puan adalah dealer yang sudah bergelar dealer ataupun staff yang boleh create, sebab dia dah ada orang kata keizinan untuk buka kod, dan kod tidak boleh dibuka sesuka hati. Kod itu memang kena buka disusuli dengan pembelian. Okey, maksudnya
dia public gold tak benarkan buka suka-suka hati. Oh, kalau jenuh lah kalau buka suka-suka hati, berjuta dah customer. Tiba-tiba je. Tapi dia nak yang valid sahaja. Ya sayang, tengah buat live ni sayang. Kejap lagi, okey? Tak nak buka. Kejap lagi. Tak nak buka, saya tengah buat live. Alright? Kan saya cakap anak saya kacau. Anak saya kacau. Dia baru balik tu. Tak boleh buka. Alright. Lepas tu, apa yang dia tanya ni? Dia tanya dekat saya, okay, bagaimana nak buat place order ni? Alright. So, nak kena buat full payment sahaja ke? Jadi saya bantu beliau. Sebenarnya tidak. Sebab dia cakap dia nak beli emas. So, dia tak ada butang kalau dia nak buat ansuran, hanya yang ada full payment sahaja. Saya cakap sistem tu dalam proses penyelenggaraan. Jadi tekan sahaja ambil dekat branch, okey, ambil sahaja, don't worry. Sebab in the end prosesnya adalah dia akan bila selesai pembayaran. Tadi pun ada seseorang yang tanya saya, bagaimana bila dah selesai pembayaran, bagaimana pula prosesnya. Okey, mula-mula memang order dekat website. Selepas tu tuan-puan bayar mengikut jadual. Okey, tuan-puan bayar mengikut jadual. Dan setelah habis pembayaran, maka akan ada butang request. Okey, akan ada butang request yang dinamakan GIT. Butang itu hanya akan keluar apabila pembayaran tuan-puan memang HQ sudah pun approve. Dia akan keluar sales and credit approve. Okey, bagaimana nak keluar? Memang Public Go dah sahkan pembayarannya, buktinya memang dah, maksudnya Public Go dah pantau daripada pembayaran pertama sampai ke 10 tu memang betul-betul buat payment. Memang tidak meragukan Public Gold. Kalau ada benda yang diragukan, so dia akan hold untuk approve. Jadi kita kena buktikan lah. Jadi jangan risau tuan-puan, jangan rasa benda ni satu leceh sebab dia adalah security. Saya selalu cakap dekat customer saya, jangan risau sebab saya sendiri pernah handle bagaimana nak post beberapa keping emas. Jadi setiap emas-emas ni dia ada nombor siri, nak kena catat, nak kena rekod, nak kena ni, sebab kalau ada berlaku apa-apa senang, memudahkan. Jadi bila once process order, okey, maksudnya kalau dia step by step, orang nak beli sekeping je pun macam-macam kena buat. Tuan-puan, cuba letak diri tuan-puan sebagai seorang staff. Okey, sebagai seorang staff yang handle 500,000 customer. Bayangkan kalau emas yang tuan-puan order ini terlepas kepada orang lain, orang yang salah. So bagaimana nak ambil balik? So nak kena detect, dia kena approve by department. Okay, so bila once you order, you dah bayar, so memang kena sampai statusnya keluar sales and credit approve. Macam technical pula petang ni ya. Okay, sedikit je saya nak share sedikit je. Right. Okay, selepas tu kalau tak keluar juga butang tu, bermaksud mungkin profil tuan-puan tidak lengkap. Kenapa profil nak kena lengkap tuan-puan? Beli emas dekat Public Gold sebab Public Gold sendiri nak berurusan dengan manusia. Public Gold tidak mahu berurusan dengan bukan manusia macam robot. Okay? Sekarang ni kita tahu teknologi canggih manggih tuan-puan. Jangan fikir diri kita seorang sebab Public Gold customernya ramai. Okay, customernya ramai dan Public Gold mahu customer itu adalah orang yang sah. Orang yang benar-benar, bukan scammer. Nak elakkan scammer juga. Bayangkan lepas tu kan, macam bila nak proses, nak post semua, kan ada pengesahan. Bank sendiri pun ada pengesahan. Kalau you all masuk password 2-3 kali salah pun dia dah block. Cuma Public Gold tak adalah block lagi. Okay, mungkin butang itu block akan diadakan. Lagilah susah you all. Cuma nak sahkan. Apa-apa sahaja, ingat satu sahaja. Dekat Public Gold, semua benda transaksi memang ada hitam putih. Memang ada hitam putih sebab Public Gold sangat jaga dia punya reputasi. Kalau berlaku apa-apa, semuanya ada pembuktian. Biasanya kalau ada sebarang kes, okey, biasanya pihak management HQ akan boleh menjawab kenapa lambat, kenapa
tak kasih lagi. Kenapa macam tu? Kenapa macam ni? So, bila semua benda di orang kata approve, bermaksud settle. Biasanya memang emas bila dah sampai ke tangan. Dan dia pelik juga sebenarnya tuan-puan. Sebenarnya kalau proses itu benar dan betul, so dia betul sahaja. Sebab macam ni, saya order emas daripada dulu sampai sekarang tak pernah lagi ada masalah. Alhamdulillah. Okey, Nadia punya case tak pernah lagi. Seingat saya lah, saya punya order emas daripada dulu sampai sekarang tak pernah ada masalah. Alhamdulillah, Allah bagi smooth saja. Allah bagi semua daripada dulu sampai sekarang. Tak pernah ada kejadian-kejadian yang pelik-pelik lah. Okey, kalau setakat lambat sedikit itu normal. Kalau lambat itu sedikit itu normal. Okey. Okey. Lepas tu tuan-puan, beli emas je. Apa pula soalan Azlina tadi? Nak kena buat macam ni ke? Nak kena pick up dekat branch ke? Okey, PKP ni tuan-puan tak payahlah fikir nak pick up dekat branch. Okey, saya sendiri nak pergi masuk bank. Nak pergi masuk bank pun, walaupun dia akan tanya dulu, you nak buat urusan apa? You nak buat urusan apa? Kalau urusan itu tidak penting, dia tak benarkan kita masuk, tuan-puan. You nak buat apa? Nak bank in duit? Tak. CDM ada, tak boleh masuk. Nampak tak? So you nak buat apa? Nak bank in check? Ada lagi korang bank in check sekarang? Mesin check ada. Okay. You nak apa? Nak ambil duit. Berapa nilai you nak ambil duit? Nak ambil duit berapa? Katakanlah 100,000. Boleh masuk. Tapi you nak ambil duit berapa? RM100. Dekat kaunter ATM ada. Nampak ke nampak tuan-puan? Jadi itulah juga yang berlaku dekat public gold sekarang. Bukan public gold sahaja. Mana-mana institusi. Saya sendiri kalau berurusan dengan pegawai-pegawai sekarang pun, pegawai-pegawai baru ni saya pergi kepada satu jabatan kerajaan. Nak berurusan pun kena buat appointment. Dah pergi dah ke satu hal nak kena buat appointment. Sebab apa? Dia nak limitkan. Dalam satu masa ada berapa orang. Jangan fikir urusan diri kita sendiri, fikir juga urusan lain. Lepas tu, sekarang ni memang kena tambah ilmu dalam teknologi, tuan-puan. Nampak ke nampak? Sebenarnya anggap saja wow cabaran hidup. Tapi sekarang ni banyak benda yang berubah. Banyak benda yang online. Saya sendiri pun macam zaman sekarang saya nak kena belajar online. Sebab anak-anak zaman akan datang pun akan terus online. Satu benda yang saya terlintas dekat fikiran saya iaitu kejap saya tak jawab lagi salam daripada Puan Nurmiza. Waalaikumsalam Puan Nurmiza. Saya nampak tadi, okey, saya nampak tadi. Okey. Kita tak boleh nak mendidik orang lain ataupun contoh paling senang lah, saya ada anak. Saya kena belajar tetap juga dengan ilmu. Saya tidak boleh mengajar anak-anak saya hidup di zaman saya. Saya hanya boleh ceritakan yang lepas itu hanya sebagai satu sejarah. Benda tu dah berlalu, tuan-puan. Benda tu dah berlalu. Zaman yang akan datang, dunia dah berubah, kehidupannya dah berubah. Cuma satu saja yang tak akan berubah, iaitu ilmu yang boleh dijadikan panduan, iaitu ilmu agama. Dan tadi saya ada juga memantau sajalah tangan ni duk belik-belik pergi masuk. Kan zaman sekarang kanak-kanak semua duk main game semua. Saya kata ya Allah, ini memang tak kena dengan jiwa saya sebab kita dibesarkan dalam dunia yang lain. Okey? Dalam dunia yang lain, kita dibesarkan mungkin pergi ke masjid, pergi ke surau, pergi ke sekolah, pergi ke asrama. Zaman sekarang, anak-anak pun belajar online. Faham tak? Jadi tuan-puan, tapi ia tidak salah. Ia tidak salah selagi mana kita pegang kekuatan agama, insya-Allah dia akan berada dalam landasan yang betul. Duduklah belajar macam mana pun. Cuma sama juga macam sekarang. Kalau orang dulu-dulu cakap, Puan, saya tak naklah beli online ni, saya nak beli dapat emas terus je. Ada ni, saya tak ingat sesiapa yang mesej saya, boleh tak Puan, boleh tak saya nak beli emas yang beli dapat emas terus lah. Saya cakap boleh, tapi kebanyakannya macam contoh saya sendiri. Bila emas ni, tuan-puan kalau minta dengan saya, Puan nak jual tak yang 20 gram dengan 1 dinar yang Puan tengah buat live sekarang ni? Jawapannya tidak, tuan-puan. Sebab apa? Emas ni memang, kalau memang dah jadi miliknya,
Okey, saya tahu bagaimana sukarnya saya nak dapatkan 20 gram ni. Kecuali memang duit tu dia petik dengan jari je. Petik dengan jari pup dapat. Petik dengan jari je duit dapat. Mungkin bagi saya 20 gram ni sangat bermakna untuk saya. Ada orang tu 2 kilo baru bermakna. Alah setakat 20 gram apalah sangatnya. Okey, macam tu. Setiap orang dia tak sama. Jangan bandingkan diri kita dengan diri orang lain. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan sekali-kali, sebab kita akan jadi down tuan-puan. Kita akan jadi down. Bandingkan diri kita dengan diri kita yang lepas. Dulu saya tak mampu ada 20 gram. Okey, sebab tak biasa tadi. Dulu saya tak mampu ada 20 gram. Sekarang saya dah ada. Lepas ni saya nak 50 gram. Cuba buat macam tu dekat diri. Ini Puan Nadia seronoknya tengok satu dinar 20 gram. Okey, saya tak pernah simpan. Teringin nak simpan. Mulakanlah. Sekarang ni dah ada easy payment 10. Mulakan tuan-puan. Ya Allah, mulakan. Kejap saya nak tag nombor telefon saya ni. Duduk tekan tadi tak tag lagi. Okey, baru nada. Dah komen dah. Duk tekan saja tak keluar tadi rupa-rupanya. Ya. Kejap ya. Internet ni. Tekan pun tak jadi ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah, dia baru nak ni. Nak kena selawat dulu. Baru keluar butang nak tekan pin tu. Letak kat komen. Okey, tuan-puan, saya tak biasa. Saya tak naklah beli-beli secara online. Jangan jadikan ketidakbiasaan itu sebagai satu halangan untuk diri sendiri. Sekarang ni, okey, saya nak cakap, kalau bulan lepas you all, sekarang ni dunia dah lain sangat tau. Bulan lepas you all ada contoh, ada 10,000. Bulan ni belum tentu lagi ada. Okey, kalau tahun lepas you all mungkin orang panggil bos. Tiba-tiba ada orang yang bisnesnya sampai terlingkup. Ada orang tahun lepas, bulan lepas, semalam tak ada apa-apa. Tiba-tiba hari ini ada sesuatu. Jadi tuan-puan, hidup kita ni, hidup kita ni kena selalu upgrade. Kena selalu standby. Okey, kena juga pegang dan letak. Saya sendiri bercakap ni, saya pesan dekat diri saya tuan-puan, saya bukan perfect sangat. Saya dengar, saya nak kena belajar macam-macam mana pun ilmu, macam-macam mana pun apa yang saya tahu, saya kena share supaya benda ini mendapat manfaat dekat tuan-puan. Saya sendiri pun mencari ilmu supaya diri saya dapat ilmu tersebut, dapat aplikasi dan dapat manfaat juga untuk share balik kepada orang sekeliling saya. Jadi, kalau duduk fikir, Puan, tak naklah beli-beli yang macam tu nak kena online sebab persoalan daripada Nur Azlina tadi, nak kena beli dekat website juga ke? Okey, sebab itu saya dapat, ini soalan yang saya dapat, beberapa soalan ni, beberapa bukan soalan, beberapa orang. Ada seorang lagi tadi, semalam, tak ada ke emas yang 1 gram tu yang beli terus? Tak nak lah beli-beli ni sebab saya tak reti. Okey, itu antara dua dah. Okey, ada lagi seorang hari tu. Puan tak jual ke saya nak beli 10 gram? Saya nak beli yang ada dekat tangan terus. Maksudnya saya bayar terus ambil. Saya tak nak buka akaun. Tuan-puan, nampak tak berlaku proses di mana kalau berlaku yang sedemikian, sekali-sekala boleh tuan-puan. Tapi kalau nak selalu macam tu, tak boleh sebab arus zaman dia berubah. Cuba masuk dalam dunia yang sedang berubah sekarang ni. Okey? Sebab apa? Tuan-puan akan belajar dan akan rasa keseronokan tu. Mula-mula je rasa macam susah, tapi lepas tu seronok sebenarnya. Seronok sebab tengok penyata, tengok ada invoice, tengok ada resit, duduk dekat kursi, petik-petik. Saya dah contohlah duduk kat kursi, duduklah dekat taman, duduk dekat dapur, petik-petik, masuk-masuk, transfer, terima emas. Okey, cuba buat. Lepas tu, bila dah ada kod account, entah boleh jana pendapatan lagi. Bila dah jana pendapatan pasif, dapat pula emas percuma. Nampak tu? Ilmu yang sedikit, income-nya pun sedikit. Dan gram emas pun sedikit kalau nak kaitkan dengan emas lah. Jadi tuan-puan, cuba terima. Okey? Saya nak pesan dekat diri saya juga. Nadia nak pesan dekat diri saya juga. Cuba terima perubahan dan demi perubahan, sebab dunia semakin laju, semakin canggih. Kalau kita tak boleh nak absorb banyak, cuba belajar
sedikit demi sedikit cuba masuk dengan dunia yang sekarang ni. Okey, dulu tuan-puan orang duk sebut online. Saya cakap online beli macam tu. Sekarang ni saya sendiri pun cuba, bukan sekadar emas sahaja, belajar untuk beli shopping walaupun hanyalah pampers anak. Okey, nak kena online. Padahal tepi rumah pun ada. Kita tengok pada situasi. Kadang-kadang kita niat macam mana nak bantu orang sekeliling. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya saya membantu customer-customer empayar saya juga cara berbelanja secara online. Juga sebenarnya niat untuk membantu empayar saya menjana pendapatan di samping berbelanja. Nampak tu? Jadi saya pesan dekat diri saya mulai sekarang. Sekarang, cuba belajar untuk masuk dalam dunia sekarang. Okey? Sebab kita tak boleh nak patah balik. Sama juga anak-anak saya sekarang. Saya nak beritahu tuan-puan, belajar taekwondo online tak kepelik tu. Macam mana nak improve tu? Kalau hari tu, contoh mungkin sebab anak saya dah pernah belajar secara berdepan dengan guru. Bagaimana pula yang baru masuk sekarang, tiba-tiba je belajar dekat komputer je, online je. Macam mana tu? Tiba-tiba ada pertandingan online je. Saya macam tak boleh nak fikir. Tapi itulah perubahan. Pagi tadi saya nampak yang mengajar. Kalau sebelum ni memang kita duk berjumpa, kita duk nampak memang antara yang hebat. Sebab tu saya pilih untuk mengajar anak saya. Ini topik lain nampak tak? Zaman rasa macam memang lain daripada yang lain. Okey, kalau dulu nak kena pergi hujung minggu, nak kena pergi Padang, nak kena pergi turun, nak kena pergi menyahut. Zaman sekarang nak belajar tu pun online. Lepas tu perlawanan pun online. Nampak itu dari segi pembelajaran pembelajaran taekwondo. Apatah lagi nak shopping emas ataupun nak shopping barang-barang keperluan. Kita kena belajar tuan-puan. Cuba masuk. Sebab bukan sekadar you dapat emas, mungkin you dapat lagi ilmu-ilmu lain dan boleh mempraktikkan benda tu. Okey, kena. Anak saya dah ketuk. Dia baru balik tu sebenarnya, rindu kat mak dia lah tu. Okey, rindu kat mak dia lah tu. Nampak tuan-puan. Jadi Nadia ucapkan tahniah pada Nur Azlina ni. Lepas tu macam tu ke? Okay, maksudnya dia baru first time nak buat order sendiri. Okay, sebelum ni saya rasalah. Kejap ya. Apa yang dia beli ni? Sebelum ni dia beli apa ni? Allah, banyak sangat mesej. Tak naklah tengok. Saya rasa mungkin dia beli ada gap lah sebelum ni ya. Jadi dia dah buat order, seingat saya 1 dinar. Sebab soalan dia 1 dinar. So adakah kena bayar serta-merta? So bayar serta-merta. Jadi saya cakap buat dulu, nanti habis bayar ada prosesnya. Mohon GIT, completekan segala profile, upgradekan segala-galanya dalam sistem tu. Macam tu ke? Baru nak belajar ni. Nampak ke? Jangan risau tuan-puan, belajar adalah satu proses. Belajar je. Mula-mula dia macam ni je. Saya pesan dekat diri saya, buat benda biasanya 3 kali. Senang je. 3 kali. Sini CV saya. Tak boleh kalau buat tak jadi kan. Saya pesan dekat diri saya. Biasalah tu. Kali pertama. Fail lagi. Perasan tak tuan-puan? Saya pegang mudah je. Mula-mula 3 kali. Mesti at least 3 kali. Kalau 1 kali tu biasanya dia tak berapa nak jadi, dia tak berapa nak faham lagi. Okey, kali ketiga tu insya-Allah dah faham dah. Sebab apa? Kalau kita ambil wuduk pun biasanya 3 kali. Kita basuh tangan 3 kali, kita berkumur 3 kali, kita basuh muka 3 kali. Nampak tak? 3 kali. So kurang-kurangnya 3 kali untuk memahami kita. Kalau tak boleh juga upgrade lah 5 kali. Lepas tu 7 kali. Lepas tu 11 kali. Saya suka angka kegenap ni. Okey, tuan-puan, kalau kita tak faham juga dah 11 kali you tak faham, memang ada masalah. Memang mungkin tak ada rezeki you dekat situ, ataupun memang you tak cari guru yang betul. Tapi insya-Allah biasanya 3 kali, 5 kali, 7 kali tu biasanya dah memang expert, dah pandai. Kecuali benda itu ada perubahan. Okey, so tuan-puan, kalau kita tak biasa, pesan dekat diri sendiri macam ni je, mudah. Saya pun nak pesan dekat diri saya, nak wuduk pun 3 kali wuduk, basuh muka. So buat apa-apa sampai buat
sekali tak jadi. Oh, sabar, relax, buat lagi dan buat lagi. Okey, insya-Allah. Insya-Allah tuan-puan, kalau kita tak faham, tambah ilmu. Tambah ilmu dengan cara macam mana? Cari mentor, tanya soalan, cari circle, baca buku. Buatlah apa cara sekalipun, tambah ilmu. Bila kita dah faham, next step, oh mudah. Next step lagi mudah. InsyaAllah. Lepas tu, kali keempat takkanlah tak boleh ajar orang. Dah boleh ajar orang, dapat pula passive income. Itu dekat public good yang saya cerita ni. So, Nadia rasa Nadia nak stop dulu. Kalau sesiapa yang tuan-puan rasa tak faham apa Nadia baby-baby ni, tak faham sebab you tidak buat apa yang saya cakap. Tak faham tu sebab hanya mendengar. Cuba dengar dan cuba PM saya, PM saya, dan cuba buat. Bila cuba buat, sampai tuan-puan berjaya memegangnya, tuan-puan akan rasa apa yang saya cakap. Okey, mungkin sekali tuan-puan order jongkong, yang kali kedua tuan-puan order dinar, yang kali ketiga tuan-puan order kedua-duanya. InsyaAllah lepas tu dah boleh ajar orang. Percayalah cakap saya, insya-Allah benda tu mudah sangat. Kena cuba dekat diri sendiri, tambahkan ilmu. Bila kita dah tambah ilmu, gram pun bertambah. Okay. So, jangan rasa macam, saya tak biasalah. Jangan. Letak tepi, saya tak biasa tu, semua orang tak biasa. Okay. Lama-lama menjadi satu kebiasaan. Okay. Nadia nak kena stop dulu. Sebab rasanya dah panjang dah. Nak pukul 7 dah. Okay. Anak saya dah ketuk pintu berapa banyak kali dah tu. Okay. Saya sengaja tutup pintu supaya dia tak kacau. Kalau dia kacau ni, nanti dia panjat sana, panjat sini, panjat sana, panjat sini. Okay. So, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada yang sudi tonton Nadia. Terima kasihlah yang sudi support Nadia. Terima kasih juga terutamanya Empayar Gerbang Jutawan Emas. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.